Hai, Assalamualaikum korang. So hari ni saya dengan kawan saya akan menerangkan tentang mental awareness ataupun dalam bahasa Melayu iaitu kesedaran kesihatan mental. Jadi sebelum kami mengupaskan lebih lanjut lagi tentang mental awareness ni, jom saya perkenalkan kawan-kawan saya kepada korang semua. Saya Aminah Jela binti Muhammad Nasri, pemegang kad matrik di 2021 2098 739. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fadhia binti Ahmad. Nombor matrik di 2021 2098 903. Hai, saya Ummul Habibah binti Ahmad Termizi, memegang nombor kad matrik di 2021 2009 8899. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ainur Rayhanis binti Junaidi, pemegang kad matrik di 2021 2098 738. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Naziah binti Abdul Razak, matrik di 2021 2098 922. Assalamualaikum, saya Arina Syazana bernombor matrik di 2021 2009 8806. Hai, nama saya Ezra Bilal Syaris, memegang nombor kad matrik di 2021 2009 8734. Saya Michael Gunyur Robat, pemegang kad matrik di 2021 2009 8837. Oke, sekarang saya akan menerangkan apakah definisi mental awareness atau dipanggil sebagai kesedaran kesihatan mental. Oke, mental awareness atau dikenali sebagai kesedaran kesihatan mental didefinisikan sebagai satu usaha yang berterusan untuk mengurangkan stigma atau stereotip mengenai penyakit mental dengan berkongsi pengalaman pribadi kita dan menyadari pentingnya kesihatan mental itu. Saya akan menguraikan tentang isu kesihatan mental dalam Malaysia. Mengulas mengenai permasalahan kesihatan mental di negara ini, kayaknya berkata di Malaysia, isu itu turut mengaitkan tingkah laku bunuh diri. Tingkah laku bunuh diri ini menunjukkan kadar membimbangkan dan peningkatan ketara iaitu sebanyak 81% pada tahun 2021 dengan 1142 kes berbanding dengan 671 kes yang dilaporkan pada tahun 2020. Tarian ini satu daripada inisiatif di bawah Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Bagaimanapun, isu kesihatan mental sering menjadi antara punca utama yang menjejaskan kesejahteraan fizikal dan sosial seorang individu. Hal ini menjadikan penjagaan kesihatan mental amat penting untuk mencapai matlamat kesihatan awam. Ciri-ciri gangguan mental: yang pertama, perubahan emosi, sering cemas, mudah marah, terlalu takut dan terlebih sensitif. Kedua, penurunan fungsi kognitif, dia tak boleh fikir secara jelas, cepat lupa dan tak boleh buat keputusan. Kalau lagi teruk, dia akan paranoid, khayalan atau halusinasi. Tiga, perubahan perilaku kepada cepat penat, cepat tersinggung, hilang motivasi dan agresif terhadap orang lain. Keempat, gangguan tidur dan makan, sama ada terlebih makan dan tidur atau susah tidur dan tiada selera makan. Yang kelima, tak nak bersosial, kiranya dia payah nak berinteraksi dengan orang lain, tak percaya orang lain, bahkan putuskan hubungan dengan keluarga dan rakan. Keenam, kurang percaya diri sampai tahap salahkan diri sendiri, benci dan sakiti diri sendiri, ada yang nak bunuh diri. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kesan-kesan masalah kesihatan mental ni kepada diri sendiri, ahli keluarga serta masyarakat. Okey, yang pertama ialah diri sendiri. Pesakit ini akan cenderung untuk mempunyai penyakit fizikal seperti sakit jantung dan juga tekanan darah tinggi. Ia juga akan mengakibatkan sakit kepala dan juga sakit-sakit otot. Yang kedua ialah kesan terhadap ahli keluarga. Apabila pesakit ini berkumpul bersama ahli keluarga, pasti akan ada gurau serga antara adik-beradik. Jadi, pesakit ini akan mudah terasa dengan gurauan tersebut dan dia akan mengambil gurauan tersebut sebagai benda serius dan seterusnya akan mengakibatkan kemurungan dan juga akan merisaukan ahli-ahli keluarga mereka yang lain. Yang terakhir sekali ialah terhadap masyarakat. Masyarakat ini merupakan orang yang dekat di sekeliling kita, contohnya seperti rakan sekerja. Ini akan memberi kesan kepada tempat persekitaran kerja kita kerana pesakit ini tidak akan mudah untuk mengawal sifat panas badan mereka. Mereka juga akan menghadapi masalah apabila membuat keputusan dan tidak akan berfikir secara rasional apabila mereka
sedang menghadapi masalah kesihatan mental. Hari ini saya nak share satu langkah untuk mengatasi mental health. Menurut Dr. Michael Craig Miller yang merupakan seorang penolong profesor psikiatri di Harvard Medical School menyatakan bahawa bersenam ni dapat membantu kita untuk mengatasi masalah mental health. Sebenarnya bila kita berpeluh, bila kita bersenam dan berpeluh, mengeluarkan peluh, kan hormon endorfin di mana ia akan boost kita punya mood yang happy. Menurut Dr. Shoshana Bennett yang merupakan pakar psikologi klinikal menyatakan bahawa lakukanlah apa sahaja aktiviti yang bersesuaian dengan kemampuan dan minat anda, asalkan aktiviti yang anda lakukan itu dapat mengeluarkan peluh dan juga memerlukan anda untuk bergerak secara aktif supaya kita dapat hasilkan hormon endorfin dan juga akan boost kita punya mood yang happy. Jadi keadaan kita akan menjadi lebih baik dan juga lebih tenang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kepentingan kesihatan mental. Sebelum masalah kesihatan mental menjadi ketara dan menjejaskan kehidupan seseorang, adalah penting bagi kita mencegahnya melalui ilmu kesihatan mental. Kita perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan ilmu dan intervensi kesihatan mental. Intervensi kesihatan mental adalah intervensi-intervensi ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan bagi membantu atau membolehkan individu meningkatkan dan mengekalkan kesihatan mental yang optimal, kesejahteraan hidup dan melaksanakan fungsi-fungsi sosial. Oleh itu, kita haruslah peka dengan orang sekeliling kita, tidak kira keluarga ataupun kawan. Kita boleh mencegah perkara yang tidak diingini daripada berlaku sekiranya kita mengurangkan bantuan kepada mereka terlebih dahulu. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Bye!